Di Malaysia, perlindungan hak cipta dikendalikan berdasarkan Akta Hak Cipta 1987. Hak cipta adalah merujuk kepada hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang kepada pencipta karya untuk jangka waktu tertentu bagi mengawal dan menjaga karya mereka. Karya-karya yang layak dilindungi adalah seperti karya sastera, muzik, seni, filem, rakaman bunyi, siaran dan karya terbitan. Harta intelek merujuk kepada ciptaan minda yang merangkumi karya seni seperti ciptaan, program komputer, untuk tanda dagangan dan tanda komersial. Ia dapat memainkan peranan dalam budaya dan ekonomi. Individu atau syarikat boleh memilih satu ataupun lebih antara hak cipta, tanda dagangan, paten, geografi reka bentuk susun atau induksi, dan litar bersepadu. Oleh itu, pemahaman mendalam mengenai undang-undang seni adalah penting untuk melindungi karya dan memastikan pembangunan mampan dalam industri kreatif. Kes harta intelek yang kami akan bahaskan iaitu kes Apple Samsung pada tahun 2011. Kes hak cipta antara Samsung dan Apple pada tahun 2011 melibatkan pertikaian mengenai reka bentuk dan teknologi telefon pintar, di mana Apple menuduh Samsung meniru reka bentuk iPhone dan iPad, di mana termasuk pada ikon persegi bersudut melengkung dan elemen antara muka seperti bounce back effect. Sebaliknya, Samsung menuduh Apple melanggar beberapa patennya yang berkaitan dengan teknologi komunikasi. Tuntutan hak cipta Apple menuntut ganti rugi berjuta-juta dolar serta pengharaman penjualan beberapa produk Samsung. Namun, pada tahun 2012, Mahkamah di Amerika Syarikat memutuskan bahawa Samsung melanggar beberapa paten Apple dan diarahkan membayar pampasan sebanyak 1.05 US bilion dolar. Namun jumlah ini dikurangkan dalam mahkamah rayuan seterusnya. Pertikaian ini berlanjutan hampir 1 dekad sebelum diselesaikan pada tahun 2018. Dengan Samsung bersetuju untuk membayar pampasan kepada Apple dalam jumlah yang tidak didedahkan. Kes ini menekankan bahawa pentingnya perlindungan hak cipta dalam industri teknologi dan memberi kesan besar kepada inovasi serta persaingan pasaran. Hak cipta bagi kes Apple dan Samsung ini memberi kesan kepada industri kreatif. Antaranya adalah kes ini telah menjadi satu kes hak cipta terbesar dalam industri teknologi dan kreatif, di mana ia menekankan kepentingan perlindungan paten dalam inovasi teknologi dan reka bentuknya. Selain itu juga dapat meningkatkan perhatian terhadap reka bentuk dan fungsi unik dalam peranti pintar. Seterusnya adalah perubahan undang-undang hak cipta dan paten. Ini melibatkan pertikaian antara kedua-dua jenama yang telah membantu memperjelaskan undang-undang paten, reka bentuk dan hak cipta di peringkat antarabangsa. Ia juga mendorong penilaian semula dalam sistem paten untuk memastikan inovasi yang dilindung tanpa menghalang persaingan. Seterusnya paten. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemilik untuk menghasilkan, menggunakan dan juga menjual. Hak ini bertujuan melindungi ciptaan baru daripada digunakan tanpa kebenaran pemiliknya. Ciptaan yang boleh dipatenkan, iaitu baharu yang bermaksud ciptaan tersebut tidak didedahkan secara terbuka dalam sebarang bentuk. Yang kedua, ciptaan yang tidak boleh dipatenkan, penemuan teori saintifik dan kaedah matematik, skim peraturan atau kaedah untuk menjalankan perniagaan. Yang ketiga, kaedah untuk rawatan badan manusia atau haiwan melalui pembedahan. Contoh kes paten yang terdapat di luar negara iaitu telefon pintar jenama Apple dan Samsung pada tahun 2011. Isu ini ialah Apple menuduh Samsung meniru reka bentuk dan fungsi iPhone termasuk ciri seperti pinch to zoom dan reka bentuk telefon pintar yang berkotak. Keputusan Mahkamah di Amerika Syarikat memutuskan Samsung perlu membayar ganti rugi sebanyak 1 bilion kepada Apple. Kesannya, kes ini menjadi penting dalam perlindungan reka bentuk dan inovasi teknologi. Berikut merupakan jadual reka bentuk perindustrian Apple dan Samsung. Terdapat 5 aspek reka bentuk perindustrian. Yang pertama adalah gaya reka bentuk. Untuk industri Apple yang mengutamakan reka bentuk yang minimalis serta elegan, dengan memberi fokus kepada kesederhanaan serta kemewahannya tersendiri. Manakala industri Samsung pula ia melebihkan kepada reka bentuk yang futuristik
bagi menunjukkan kemajuan teknologi dan daya kreativiti mereka. Untuk aspek yang kedua pula iaitu bahan. Untuk industri Apple yang menggunakan bahan seperti kaca tahan cala dan logam berkualiti tinggi seperti aluminium. Ia bukan saja memberi daya tahan tetapi juga mengekalkan estetik premium. Manakala untuk Samsung pula, ia menggunakan pelbagai bahan seperti plastik, kaca dan logam untuk memenuhi pelbagai segmen pasaran dari bajet rendah hingga bajet yang tinggi. Untuk aspek yang ketiga iaitu identiti jenama. Untuk industri Apple, ia dikenali dengan identiti yang konsisten dan eksklusif. Setiap produk Apple membawa elemen jenama yang menonjol seperti reka bentuk yang unik, terdapat logo tersendiri dan pengalaman pengguna yang secara seragam. Untuk Samsung pula, Samsung punya identiti jenamanya yang lebih fleksibel, disesuaikan mengikut keperluan pengguna dan budaya mereka dan budaya pasaran tertentu. Contohnya Samsung ni dia menawarkan banyak variasi model telefon untuk setiap segmen pengguna, dari harga yang murah hingga ke mahal untuk menyesuaikan terhadap pasaran global. Untuk aspek yang keempat iaitu inovasi teknologi. Untuk industri Apple yang mengutamakan pengalaman ekosistem yang lancar seperti integrasi antara iPhone, iPad, Mac dan lain-lain untuk memberikan kemudahan kepada pengguna, di mana mereka mengutamakan kestabilan dan kesederhanaan pengalaman pengguna daripada memperkenalkan teknologi yang belum diketahui. Manakala untuk Samsung pula, ia menawarkan teknologi terkini seperti peranti yang boleh lipat dan inovasi yang lain bagi memberikan kelainan dan serta menarik perhatian pengguna yang gemar teknologi canggih. Untuk aspek yang kelima iaitu kesesuaian pasaran. Untuk industri Apple, ia fokus kepada pasaran premium dengan sasaran pengguna yang mengutamakan pengalaman berkualiti dan tidak keberatan untuk membayar harga yang lebih tinggi. Manakala untuk Samsung pula, ia menyediakan pelbagai bahan produk dari segmen yang berbajet rendah hingga bajet tinggi bagi memenuhi keperluan lebih banyak untuk pengguna. Untuk slide yang seterusnya iaitu tanda dagangan. Tanda dagangan utama Apple iaitu logo Apple, di mana gambar Apple yang digigit merupakan simbol global Apple. Manakala nama produk iaitu iPhone, iPad, MacBook dan AirPods merupakan tanda dagangan industri Apple yang unik, di mana ia juga melindungi nama-nama produk ini bagi mengekalkan hak eksklusif terhadap jenama tersebut. Bagi reka bentuk dan fungsi, iaitu Apple memfailkan tanda dagangan untuk elemen reka bentuk seperti bentuk telefon pintar dan ikon paparan antara muka. Untuk frasa unik, slogan seperti Think Different, di mana ia juga dilindungi kerana ia merupakan salah satu slogan ikonik Apple yang diperkenalkan pada tahun 1997. Untuk tanda dagangan Samsung ini didaftarkan bagi melindungi hak eksklusif dalam sektor elektronik dan teknologi. Malahan pula dalam bahasa Korea, Samsung ni dia bermaksud kepada 3 bintang yang melambangkan kekuatan, kemegahan dan kecemerlangan. Bagi logo Samsung pula, logo oval biru dengan teks khas iaitu Samsung yang mencerminkan profesionalisme, kepercayaan dan kestabilan. Untuk nama produk seperti Galaxy, Note, S Pen, QLED, Bixby dan Samsung Pay ia didaftarkan sebagai tanda dagangan bagi melindungi identiti dan keunikan pada setiap produk atau perkhidmatan tersebut. Untuk slogan seperti Do What You Can dan Imagine the Possibilities, di mana ia didaftarkan bagi mengelakkan penyalahgunaan. Tanda dagangan Samsung ini ia telah didaftarkan dan diperbaharui dengan nombor siri
769-768-24 di mana ia didaftarkan pada 7 September 2004 selepas permohonan pada 29 Ogos tahun 2002. Sebagai kesimpulan, harta intelek ini merupakan aset yang menilai kerana ia memberikan kelebihan kompetitif, meningkatkan inovasi dan menyokong pertumbuhan ekonomi. Dan dia juga melibatkan hak eksklusif pada pencipta atau pemilik untuk mengawal penggunaan hasil ciptaan mereka seperti paten, hak cipta, tanda tangan dan reka bentuk perindustrian. Jadi perlindungan harta intelek ini mengalahkan inovasi dan kreativiti dengan memastikan pencipta mendapat manfaat yang adil daripada usaha mereka.